Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ilal muslimina wal muslimas wal mu'minina wal mu'minas الأحياء منهم والأموات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله مولانا العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya di saat ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah taala, diberi nikmat kesihatan tubuh badan, dapat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang dihormati lagi dikasihi pengurus masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saat ini dapat kita syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat sihat tubuh badan, di antaranya nikmat ruang masa yang Allah Ta'ala masih lagi beri kepada kita, yakni kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyatakan dalam riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat maghbunun yang selalu dilekai, kathirun minan nas oleh kebanyakan di kalangan manusia. Banyak manusia leka dengan dua nikmat tersebut. Apa dia? Nabi nyatakan as-sihhatu wal faraghu. Nikmat yang pertama nikmat sihat tubuh badan, dan nikmat yang kedua wal faragh, nikmat ruang masa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Dengan dua nikmat ni banyak manusia yang lalai leka dengan dua nikmat ni dengan tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka alhamdulillah, pada malam ni Allah Ta'ala pilih kita berada di tempat yang mulia, berada di dalam masjid ini dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berada dalam majlis ilmu pula. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kita istiqamah di atas amal ibadah ni, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Munyatul Musalli. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan Arkanus Salah, rukun-rukun sembahyang. Malam ni kat mana rukun yang kelima? Kan ruku'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Dan kelima daripada 13 rukun sembahyang. Ruku' yakni ruku'. Jadi rukun yang kelima daripada 13 rukun sembahyang tu adalah rukuk. Macam mana yang dikatakan rukuk tu? Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, dan sekurang rukuk, tunduk sekira-kira sampai dua tangannya, tangan musalli akan dua lututnya, lutut musalli, dengan tamakninah yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya musalli. Jangan diqasakkan yang lain daripada rukuk. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, had sekurang-kurang rukuk. Maklum pada diri kita bila rukuk, kita fahamlah rukuk macam mana kita duduk, rukuk selalu duduk. Tapi kadang-kadang kita tak faham kadar mana had sekurang-kurang rukuk dan had yang akmal, yang sempurna rukuk. Jadi kita nak sembahyang kita sembahyang yang kamilah, sembahyang yang sempurna, maka kita kena rukuk dengan betul, rukuk yang akmal rukuk. Macam mana musannif ajak pada kita? Dan sekurang had rukuk. Yang dikira rukuk dah kalau setakat ni, apa dia? Tunduk. Tunduk. Ni bagi orang yang sembahyang dalam keadaan dirilah. Orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Adapun rukuk orang yang sembahyang berduduk, dalam keadaan duduk, maka sekurang-kurangnya membetuli dahinya akan tempat yang di muka lututnya. Di muka lututnya rukuk. Dan yang sempurnanya membetuli dahinya akan tempat sujudnya. Bagi orang yang mana yang sembahyang dalam keadaan duduk. Sekurang-kurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangannya, tangan musalli akan dua lututnya. Kita rukuk tu, kita tunduk tu, sekira-kira tangan kita ni boleh pegang pada dua lutut. Tak syarat pegang. Pegang tu sunat. Jadi perbuatan rukuk tu, walaupun kita kata tangan kita tu panjang, tapi mengikut kata orang yang kebiasaan, kalau dia rukuk tu sekira-kira tangan dia tu sampai dia boleh pegang dua lutut dia. Adapun orang yang tangan panjang, tu tak boleh kita nak iktibar lah. Ikut orang yang kita kata orang yang kebiasaan macam kita ni. Bila kita rukuk, tangan kita ni sampai ke dua lutut kita boleh pegang. Tu. Jadi pegang dua lutut tu sunat. Rukuk dengan tamakninah. Dengan tamakninah sekadar subhanallah sekurang-kurang. Kalau rukuk tak ada tamakninah, maka tak sah rukuk.
Dengan tamakninah yang menceraikan antara angkat tangan tu dan tunduknya, antara angkatnya dan tunduknya. Macam mana? Dia turun tunduk, kemudian dia angkat kepala dia dengan tangan dia sekali lah, daripada rokok kepada i'tidal. Jadi ketika mana rokok tu mesti kena ada tamakninah, sekadar subhanallah sekurang-kurang. Itu yang dimaksudkan yang antara angkatnya dan tunduknya tu. Dia tunduk turun rokok, kemudian dia angkat daripada badan dia rokok tadi tu kepada i'tidal. Jadi qadar rokok tu mesti kena ada tamakninah, dan jangan diqasa' yang lain. Dia kata jangan diqasa' yang lain daripada rokok. Jangan kita qasa' yang lain daripada rokok. Contoh, kita qasa' nak ambil barang di bawah, nak tengok ada apa dia barang yang tercicir, kita kata daripada poket kita, duit kah, kita qasa' kerana nak tengok duit, maka tak sah rukuk kita. Mesti qasa' bukan kerana yang lain daripada rukuk, bukan yang lain daripada kerana rukuk. Ini semata-mata rukuk dalam sembahyang kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak tengok sesuatu. Tu yang dikatakan jangan diqasa' yang lain daripada rukuk. Mana dalil dalam Quran ayat yang menunjuk kata kita ni wajib rukuk? Banyak. Di antara firman Allah Ta'ala dalam suratul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam ayat tu di antara dia apa dia yang berbunyi irka'u, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang yang beriman, irka'u, rukuklah sekalian kamu. Itu syahid dia, dalil kata kita ni dalam sembahyang kita wajib kita rukuk. Ila akhiril ayat. Tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Itu hak yang kata sekurang-kurang rukuk. Sekira-kira kita rukuk sampai dua tangan kita akan dua lutut. Tak syarat pegang. Pegang tu sunat. Jadi kalau kita rukuk tak sampai dua tangan kita akan dua lutut, sekadar kita rukuk sikit je, duk congek je tu, maka tak sah mayang. Sebab tak sempurna had sekurang-kurang rukuk. Dan yang akmalnya, ini had yang akmal rukuk, yang sempurna. Dan yang akmalnya, akmal rukuk, disamakan belakang musalli dan tengkuknya tengkuk musalli. Sama belakang dan juga tengkuk. Dan mendirikan dua lututnya, dan pegangkan kedua lutut tu dengan dua tapak tangannya. Dua lutut kita pegang dengan dua tapak tangan kita. Dan menceraikan segala anak jarinya ke kiblat. Anak jari kita ni bagi dia renggang sikit, kemudian dia menghunjur ke arah kiblat. Itu yang akmal. Jangan bagi duk rapat gitu. Bagi dia renggang sikit, kemudian kita bagi dia menghunjur ke arah kiblat. Itu yang akmal. Disamakan belakangnya dan tengkuknya. Tengkuk dengan belakang kita ni, bagi sama tengkuk dengan belakang kita. Sekira-kira ulama kata kalau letak papan tu nampak sama je, tak nampak congek, nampak sama. Tu. Dan mendirikan dua lututnya, lutut kita ni, dan pegangkan dua lutut tu dengan dua tapak tangannya yang musalli. Dua tapak tangan kita ni
pegang lutut. Dan anak-anak jari kita kita menceraikan ke arah kiblat, menghunjuk ke arah kiblat. Tu. Ni rokok. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, dan keenamnya i'tidal. Banyaklah kalau kita nak bahas dalil berkenaan dengan rokok, banyak. Hadis pun ada. Ni kita baca teruslah, sebab mudahnya. Dan keenamnya, keenam daripada 13 rukun sembahyang tu, i'tidal. I'tidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun kita ni sembahyang tu adalah sembahyang sunat, maka wajib i'tidal. I'tidal tetap dikira rukun yang keenam. Apa dia i'tidal? Iaitu i'tidal tu kembali ia musalli kepada qiyam, daripada rokok kembali kepada qiyam seperti dahulunya, yakni seperti mana permulaan dia qiyam awal-awal itulah. I'tidal tu dengan tamakninah. Begitu juga seperti mana yang dikatakan rukuk tadi. Rukuk ada tamakninah, maka begitu juga i'tidal ada tamakninah. Kalau hanya kita i'tidal turun terus, tak ada tamakninah, sekadar subhanallah, maka tak sah i'tidal kita, membawa kepada tak sah sembahyang, sebab tak cukup rukun. Walaupun kita nampak macam i'tidal, tapi tak dibilang. Sebab apa? Sebab tidak ada tamakninah. Sekurang-kurang subhanallah. Tu. Jadi kita bacalah tasbih. Kalau kata rukuk, baca tasbih rukuk tu, kan? Kalau i'tidal, bacalah Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Tu. Sekurang-kurang lah, kan? Tapi kalau tak baca apa pun sah. Sebab tu sunat. Tapi kita nak sempurna, kena bacalah. Sunat hayah. I'tidal, diri i'tidal serta tamakninah tu, yang tu rukun. Tak dapat tidak, mesti kena buat. Tu. Katanya musannif rahimahullahu ta'ala, dalam tahqiqul wafi, dia datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan diwajibkan i'tidal. Kemudian daripada rukuk, hadis yang diriwayat daripada Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata ya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Sayyidatuna Aisyah cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sembahyang dia. Apa dia? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, bermakna daripada asalnya rukuk, kemudian dia i'tidal, beliau tiada sujud sehingga berdiri betul. Bermakna betul-betul berdiri, bukan kata turun terus sujud, tak. Berdiri betul. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Jadi sekurang-kurang ulama kata, yang dikatakan berdiri betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, sekurang-kurang kita kena ada sekadar subhanallah, maka sah dah. Tu. Orang tanya kita, nak baca Rabbana lakal hamd ke nak baca Rabbana walakal hamd? Sebab kadang-kadang dengar ada baca Rabbana lakal hamd, ada Rabbana walakal hamd. Hak mana satu nak baca? Dua-dua boleh. Dua-dua ada warid. Tapi kalau ikut guru saya, Tuan Guru Baba Abdul Karim Al-Fatani, hafizahullah ta'ala, masih hidup sampai hari ni, dia cerita, dia kata kita baca dengan bila waw, tanpa ada waw, itu lebih mubalaghah. Rabbana lakal hamd, itu dia kata lebih, makna dia lebih mubalaghah, lebih bersangatan.
Kalau ikut pendapat dia lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Itu i'tidal. Dan ketujuh daripada 13 rukun sembahyang, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamak-ninah di dalam sujud. Dan jikalau ia musalli sujud atas suatu yang ia tanggung, yang ia pakai tanggung, yang tiada bergerak dengan gerak musalli itu sekalipun dia sujud atas sesuatu yang dia tanggung, yang mana ketika mana dia bergerak, yang dia sujud tu tak bergerak sekalipun. Macam mana? Dia kata ni, sujud 2 kali, rukun yang ke-7 daripada 13 rukun sembahyang. Jadi tentang sujud ni memang ittifaq di kalangan fuqaha arba'atul mazahib, 4 mazhab, merupakan dia adalah rukun sembahyang. Sujud 2 kali tu pada tiap-tiap rakaat dengan tamak-ninah. Sama macam tadi, sekadar subhanallah paling kurang. Tamak-ninah ni kena faham juga, bukan bermakna mulut kita tak boleh nak baca apa. Sebab ada biasa dengar ada guru, tak tahulah dia mengaji kat mana, dia hurai kata mulut pun tak boleh nak bergerak. Tu bukan maksud lagu tu. Mulut kita boleh baca wirid, kita berhenti tu bukan maksud kata tak boleh nak bergerak mulut kita nak baca tu. Anggota kita tak boleh nak bergerak daripada dalam keadaan sujud tu, kena duduk sujud tu lah. Mulut kita baca tak apa. Dan jikalau ia musalli sujud atas suatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Masalahnya dia sujud atas serban, ataupun dia sujud atas kain ke apa. Tapi kita hari ni kalau tempat kita takkan kain serban kita ni panjang sampai meleret jadi sejadah dah kan. Tapi kalau ada, dia pakai kain serban, ekor serban dia ni panjang meleret macam dengan sejadah, boleh sampai kat sejadah, boleh jadi sejadah. Bila dia bergerak, kain tu tak bergerak, maka sah tak sembahyang dia sujud atas kain tu? Sah. Tak apa. Syarat dia jangan bergerak, kain tu duduk situ tapi berhubung dengan dia, ekor panjang bergerak kan. Dia duduk kat tempat dia sujud tu. Bila ada bergerak naik, kain tu tak bergerak. Bila ada sujud atas kain tu, tak apa. Yang tak boleh macam mana? Sekiranya dia bergerak, maka kain tu bergerak macam ikut serban kita. Bukan panjang mana pun kan, sekadar sejengkal ataupun lebih sikit. Bila kita bergerak, maka dia bergerak naik sekali. Maka tiba-tiba ekor serban ni terletak kat tempat kita sujud. Kita pun sujud atas ekor serban tu. Maka sujud kita tak sah, sebab berlapis dengan sesuatu yang mana bila kita bergerak, dia bergerak. Tu tak boleh. Tu. Ataupun kita tak pakai serban. Contohnya kita rambut panjang. Ni kebanyakan orang muda lah, rambut panjang. Ada remah pula. Elok dia nak sembahyang tu, dia buat naik dah rambut tu, tapi bila sujud tu tutup, rambut tu turun, tertutup dahi dia. Maka bila dia sujud atas rambut, maka tak sah sujud dia. Ataupun dia pakai serban sampai ke depan ni kan, sehingga kan tutup dahi, tak kena satu juzuk daripada dahi ketika mana sujud, ataupun kepiah, maka begitu juga sama tak sah. Sebab benda tu ketika mana dia bergerak, maka dia akan bergerak. Tu ingatlah tu. Sekurang-kurang hak sujud mengenakan suku daripada dahinya. Suku je daripada dahi kita ni, bagi kena satu suku daripada dahi. Dan suku daripada 2 lututnya.
Dua lutut ni nak cerita musalli, nak cerita apa? Nak cerita had yang dikatakan anggota yang 7 ketika mana kita sujud. Mesti 7 anggota ni sujud. Dan suku daripada dua lututnya yang musalli, dan dua tapak tangannya, dua tapak tangan musalli ni, dua tapak tangan. Atau anak jarinya, atau anak jarinya tu dan. Kalau ada kitab yang dikatakan atau as-sawab dan. Sebab tapak tangan ni dan anak jari. Bukan atau, ibarat dengan dan. Apa betul lah. Dan dua tapak tangannya dan anak jarinya. Anak jari bagi dua tapak tangan kita ni. Batinnya, ni batin. Batinnya dan perut anak jarinya. Ni perut anak jari orang panggil. Ni batin. Ni tapak ni. Atau jari dua, atau lagi dan dan jari dua kakinya kepada tempat sujud. Dua lutut, satu dahi, satu dahi, satu juzuk daripada dahi. Kemudian suku daripada dua lutut, 3 dah. Dua tapak tangannya jadi 5. Berserta dengan anak jari lah, perut anak jari tu, dan jari dua kakinya, yakni satu daripada jari-jari kakinya. Sebelah satu jadi 2 lah. Kepada tempat sujud. Jadi semua kalau kita bilang jadi 7. Satu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 anak jari kaki. Tak kira yang mana satu. Mesti sujud. Kalau anak jari kaki kita ni mesti dia kepok macam tu. Kalau tak terkepok macam tu, maka dalam mazhab kita qaul yang muktamad tak sah sembahyang. Tak sah. Banyak juga yang mana kita lihat orang tak ambil berat bab ni. Dia sembahyang kaki duk pacak lagu tu. Maka tak sah sembahyang. Sebab apa? Tak sah sujud. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah. Tu. Orang tanya kita, Ustaz, hidung macam mana pula? Dan ni duk pakai mask ni. Hidung macam mana? Hidung sunat. Dalam mazhab kita sunat. Sunat. Depan ni dah cerita dah. Jadi hidung ni sunat. Ni dalam mazhab kita lah. Sunat. Bagi kena tempat sujud. Tangan boleh tak nak pakai sarung tangan? Boleh. Tapi syarat dia bagi rapat agak lah. Pakai sarung tangan tak apa tangan. Cuma dahi ya tak boleh berlapik. Satu suku daripada dahi. Tu. Dan wajib menekankan dahinya, dahi musalli kepada tempat sujudnya. Wajib kita ni menekankan sedikit dahi kita kepada tempat sujud. Dan meninggikan punggungnya musalli daripada kepalanya, kepala musalli. Jadi punggung kita mesti tinggi daripada kepala. Ini syarat dia. Tak boleh kepala tinggi daripada punggung. Kok mana boleh jadi macam tu? Masalahnya dia sembahyang di atas bukit. Jadi congek macam tu lah. Bukit tu macam tu. Dia sembahyang tu. Jadi kepala tinggi daripada punggung, tak sah. Ataupun dia sembahyang tangga. Dia duduk tepi tangga, sujud atas tangga. Kepala sama dengan punggung ataupun tinggi kepala daripada punggung, tak sah sujud. Mesti punggung kita tinggi daripada kepala. Tu. Dahi kita ni wajib kita tekan sikit. Bukan mesti tekan kuat-kuat, dak, sikit. Ulama kata kalau letak kapas tu tenggelam. Tu. Tujuh anggota sujud tu kita jaga bagi elok. Dan yang akmalnya, yang akmal bagi sujud,
bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangannya, tangan musalli, kemudian dihantarkan dua lututnya. Dua lutut turun dulu, kemudian dua tapak tangannya, tangan musalli, menghunjur segala jarinya ke kiblat. Jadi yang akmal, yang lebih sempurna kita sujud. Yang tadi qadar kata sah dah. Yang ni yang akmal, yang sempurna sujud. Macam mana? Bahawa takbir bagi tunduk sujud ni takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun, daripada satu rukun kepada satu rukun. Kita duduk takbir itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Jadi takbir bagi tunduk sujud tu dengan tiada mengangkatkan dua tangan. Tak sunat kita angkat tangan turun sujud, tak sunat. Dia ada 4 tempat tak sunat kita angkat tangan. Mana? Yang pertama ketika mana kita takbiratul ihram. Tu pun banyak orang angkat salah juga. Salah kaifiat dia angkat tapi tak kena kaifiat cara dia. Cara dia macam mana? Ni, dua ibu jari kita ni bagi sama dengan cuping telinga. Dua anak jari kita ni membetuli dengan dua cuping telinga belah atas. Ni cuping telinga belah bawah ni. Macam tu. Kan? Guys, arah kiblat. Satu pendapat lagi macam tu. Bagi membetuli. Kalau kita ikut nampak betuli. Kan? Jadi tu. Jadi kita takbir yang dikatakan sunat tu angkat tangan tu yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua iaitulah ketika mana turun rukuk. Yang kedua turun rukuk. Yang ketiga iaitulah ketika mana kita i'tidal. Daripada rukuk kita i'tidal. Sunat kita angkat tangan. Kemudian ketika mana kita duduk pada rakaat yang kedua nak naik kepada rakaat yang ketiga. Masalahnya kita sembahyang maghrib tadi. Duduk rakaat yang kedua kita baca tasyahud awal. Kemudian nak naik kepada rakaat yang ketiga. Asal rakaat yang kedua, nak naik kepada rakaat yang ketiga, kita naik qiyam rakaat yang ketiga. Maka kita naik tu, sekali kita sunat, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Kan, angkat tangan. Maka semua 4 tempat. Tu. Daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua tak sunat. Tapi kadang-kadang berlaku tersilap, tak apalah. Kan? Tapi sengaja buat tu tak sunat. Tu hak yang akmal. Dia kata apa dia? Bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangannya, kemudian dihantarkan dua lututnya. Bila kita nak turun sujud ni, kita nak turun tangan dulu ke kita nak turun lutut dulu? Orang tanya kita. Ngaji dalam kitab Musalli. Maka ulama kata bagi kita yang kuasa lah, yang kuat, yang ada kemampuan. Bukan kata tak sihat. Kalau tak sihat nak macam mana? Kadang kena turun tangan dulu, takut saat kita sukuk. Kan? Jadi kita yang kuasa ni kita hantarkan dua lutut dulu. Lutut dulu turun. Kemudian dua tapak tangannya, baru dua tapak tangan. Menghunjur segala jarinya, jari bagi tangan tadi tu. Dan begitu juga jari bagi kaki kita lah, samalah. Kemudian menghantarkan menghantarkan dahinya, dahi musalli, dan hidungnya, hidung musalli, padahal terbuka keduanya, dahi dan juga hidung. Jadi dia kata tadi menghunjur segala jarinya ke kiblat. Jari tangan lah. Jari tangan ni menghunjur ke arah kiblat. Kemudian menghantarkan dahinya, dahi, dan hidungnya, padahal terbuka keduanya, dahi dan hidung. Jadi dahi tu wajib terbuka, sebab nak bagi kena satu juzuk daripada dahi kita, satu suku daripada dahi kita. Hidung tu sunat.
Hidung tu sunat. Sunat yang dikatakan hidung tu pada dua mazhab. Ini sebagai tambahan ilmu pada kita. Apa dia? Iaitulah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhab Imam Maliki. Dua mazhab ni sunat. Adapun pada mazhab Imam Hanafi dan Imam Hanbali adalah wajib. Kenapa? Wajib hidung tu kena bagi tempat sujud. Kita hanya sunat. Ada juga pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan diberi pilih di antara dua, dahi dan juga hidung. Tetapi qaul yang kita pegang ni iaitu mazhab Imam Syafi'i. Maklumlah dahi wajib, hidung sunat. Tu ingat. Dan padahal terbuka keduanya, kedua dahi dan juga hidung, dan menceraikan dua kakinya qadar sejengkal, dan merenggangkan dua lengannya, lengan musalli daripada lambungnya. Ni lambung, dua lengan, bagi buka begitu. Dan mengangkatkan perutnya, perut musalli, perut kita angkat sikit. Dan dua pahanya pada lelaki, yakni bagi orang lelaki. Yang disunatkan renggang, perut ni angkat, ini bagi orang lelaki. Dan menghimpunkan duanya, bagi orang perempuan kena himpun. Tak boleh duduk buka gitu. Orang perempuan dia bagi rapat. Menghimpunkan keduanya, kedua lambung, dua lengan daripada lambung tu pada yang lain daripada lelaki. Bagi orang perempuan, dia himpunkan, dia rapat. Bagi orang lelaki sunat buka. Kan? Kalau kita sembahyang jamaah, buka je lah ala qadar, sebab kita ada orang tepi. Tapi sekarang ni PKP, kita sembahyang jauh-jauh, boleh nak buka beluah kan? Sunat. Tu. Kemudian qadar dua kaki kita ni, di antara dua kaki kita. Ni kita orang mengaji, kita sembahyang bagi ikut seperti mana yang dikehendaki. Dua kaki kita ni kita nak renggang dia banyak mana? Qadar dia adalah sejengkal sahaja. Sunat sejengkal. Ketika mana kita qiyam pun sama, ketika mana kita sujud pun sama. Sejengkal. Ni kadang tengok semayang tu dia buka luah 2 jengkal. Kan? Semayang rajin. Tapi kaifiat tak betul. Bagi kaifiat bagi betul. Tu sunat tu. Itu yang dikatakan berkaitan dengan sujud. Sujud. Dan sujud ni rukun yang panjang. Tapi bagi orang jadi imam, dia tak boleh terlalu panjang sebab nak jaga makmum. Tapi kalau kita ni sembahyang seorang diri, sujud bagi lama, bagus. Sujud bagi lama. Di antara tempat yang dikatakan Allah Ta'ala hampir dengan hambanya, yakni di ketika mana kita sujud. Hampir tu kena faham lah. Hampir bukan kata hampir zat Allah Ta'ala ada taqarrub ilallah. Allah Ta'ala dekat dengan kita, dengan makna mudah Allah Ta'ala nak memakbulkan doa kita, istijab doa kita ketika mana kita sujud. Dalam sujud tu kita doa. Syarat doa dalam syarat lah kan? Kalau lah hati tak apalah. Ada ulama yang mana ketika mana sujud, dia sujud lama zaman dulu. Last sekali Allah Ta'ala ambil nyawa dalam sujud. Tu. Kemudian orang tanya kita, di antara qiyam lama dengan sujud lama mana paling afdal? Disebut dia dalam kitab, di antara dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Di antara sujud dengan qiyam, maka kata di sana qiyam lebih afdal daripada sujud lama. Kan? Kotlah kita nak bangun sembahyang malam, nak sembahyang, nak sujud lama ke qiyam lama, maka yang lebih afdal qiyam lama.
Tu. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, sikit lagi. Dan kedelapan daripada 13, duduk antara dua sujud. Tadi sujud, yang ni duduk antara dua sujud. Sujud tu maklumlah tadi 2 kali sujud. Yang ni duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, dengan tamak-ninah di dalam duduk antara dua sujud. Dan jangan dipanjangkan dia, akan duduk antara dua sujud. Macam mana? Sehingga boleh disempurnakan bacaan Fatihah. Itu qadar yang dikatakan tak boleh panjang, sampai kita boleh baca Fatihah sampai selesai. Sebab apa? Dia adalah rukun yang pendek. Dua tempat dalam sembahyang kita rukun yang pendek. Yang pertama adalah i'tidal. Yang kedua iaitulah duduk antara dua sujud. Itu dia peringat pada kita. Dan jangan dipanjangkan dia, akan duduk antara dua sujud. Demikian lagi pada i'tidal. Begitu juga pada i'tidal. Sebab apa? Kerana rukun yang pendek keduanya i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Tu. Jadi duduk tu jangan sampai terlalu lama. Qadar kita nak baca bacaan yang sunat. Kan? Kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni hingga akhir. Kan? Kita i'tidal pun kita bacalah sekadar kita yang kita baca yang sunat. Ada lagi lah, bukan setakat Rabbana lakal hamd. Ada lagi yang sunat kita baca. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kata dia yang ke-8 daripada 13, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Mana dalil? Orang tanya kita dalil. Ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa dia? Summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Disebut hadis ni riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Istizan. Kata dia, sujudlah hingga bertamak-ninah engkau di dalam keadaan sujud. Sujud hingga bertamak-ninah. Mana sujud dalam keadaan tamak-ninah. Kemudian angkatkanlah. Ni kata duduk antara dua sujud. Hingga bertamak-ninah engkau di dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk antara dua sujud tu pun ada tamak-ninah. Kemudian sujudlah hingga bertamak-ninah engkau di dalam keadaan sujud. Ni bermakna sujud 2 kali. Dalam sembahyang kita sujud 2 kali. Kan? Tu. Kemudian kalau kita tengok dalam sejarah tentang sujud 2 kali ni, sejarah ketika mana Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW sampai kepada suatu langit, melihat malaikat ni sujud. Semua pakat sujud kepada Allah Ta'ala. Hal keadaan sujud, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Maka bila mana malaikat tu nak jawab salam Nabi, malaikat tu bangun daripada sujud. Jawab salam. Kemudian sujud semula. Kita kalau tengok dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika mana Nabi SAW Mi'raj. Mudah kata, 2 rakaat sembahyang yang kita kerjakan ini menghimpunkan amalan malaikat 7 petala langit. Besar amalan kita yang nak buat ni, sembahyang ni. Sebab tu dosa besar bagi orang yang meninggalkan ibadah sembahyang fardu, sehinggakan kehidupan tidak ada keberkatan. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat menghantarkan 2 tapak tangannya, tangan musalli, di atas 2 lututnya ketika mana kita duduk antara 2 sujud. Dihunjurkan segala anak jarinya. Anak jari kita ni menghunjur. Dihunjurkan segala anak jarinya.
Jadi sunat kita buat macam tu. Kemudian dalam keadaan kita sujud, kita hunjur jari tu jangan bagi lebih. Macam mana nak serta kepala lutut kita tu. Contoh ni kepala lutut. Contoh jari kita duduk tadi. Jadi bagi sama-sama dengan jari dengan atas kepala lutut tu. Jangan bagi lebih. Tak sunat lebih. Bagi sama macam tu, dua-dua belah. Anak jari bagi menghunjur ke arah kiblat. Jadi samalah. Ni kalau kata lutut kita ni, jari kita duduk ni. Dia sama. Dia tak lebih. Dah. Dan sunat ia musalli duduk istirahah. Ni jarang juga orang buat ni. Duduk istirahah. Bila kemudian daripada sujud yang kedua yang hendak berdiri, ia musalli daripada sujud yang kedua. Dan ia bertelakan, yakni menekankan. Kita faham bahasa kita. Menekankan di atas dua tapak tangannya tatkala berdiri daripadanya. Bila kita nak naik daripada kita ni sujud yang kedua, kita nak naik kepada qiyam semula, sunat kita tekan dengan tangan. Sunat tu tekannya nak ada biasa dengar, tak tahulah ustaz belah mana, wallahu alam, dia kata buat macam ni. Maka kita duk carilah kan. Maka kata guru saya Baba Rashidi Abdul Rahman Al-Fattani, yang mengarang kitab, bagi kitab tahqiq kitab Musalli ni, dia buat tahqiq. Dia cerita dalam kuliah dia kata tidak ada istilah buat macam ni. Semua macam ni. Kan macam ni. Kalau kita buat macam ni, sah sembahyang kita, tapi tak dapat sunat kita tekan. Tu. Jadi sunat ia kemudian daripada sujud yang kedua yang hendak berdiri ia daripadanya. Jadi duduk yang pertama dan rakaat yang ketiga. Rakaat yang pertama, rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga dia. Rakaat yang pertama kita nak naik rakaat yang kedua. And maka kita sujud yang kedua tu, sebelum daripada kita nak naik kepada rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua tu, kita duduk sat je. Dia panggil duduk istirahah, menuntut rehat sat. Sembahyang kita bukan boleh laju-laju, rehat sikit. Sunat. Kan? Itu sujud. Kemudian jangan bangun terus. Bangun terus itu bermakna kita tak dapat pahala duduk istirahah. Sebab kita tak duduk istirahah. Duduk istirahah sat. Duduk macam duduk antara dua sujud lah. Ketika mana kita bangun kan, duduk macam tu. Duduk antara dua sujud. Kemudian bangun. Dapat pahala situ. Duduk istirahah, sunat. Berlaku pada rakaat yang kedua, pertama nak naik yang kedua, dan rakaat yang ketiga nak naik yang keempat. Ini rukun yang ke-8. Duduk antara dua sujud. Semua ada hadis. Semua ada hadis. Saya tak bacalah hadis dah panjang-panjang. Dan kesembilan daripada duduk antara dua sujud. Dan kesembilan daripada 13 rukun. Silap dhamir, maaf. Dan kesembilan daripada 13 rukun sembahyang. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Apa dia tasyahud akhir? Iaitu tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata dia, inilah sunat dibacakan pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal dia sunat. Sunat ab'ad. Pada tasyahud akhir wajib. Orang tanya kita hak wajib hak mana ustaz? Tahiyat ni.
Kita mengaji kita tahu. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu, kita baca tu, bukan semua wajib tu. Ada hak wajib, ada hak sunat kita baca tu. Sahlah bayang kita kan. Tapi lebih afdal lah kita buat macam tu. Hak wajib dia at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Al-mubarakah as-salawatu at-tayyibatu, hak tu sunat. Sunat. Hak wajib at-tahiyyatu lillah. Kemudian salamun alaika, tak ada alif lam. Yang wajib asal dia salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jadi tambah alif lam tu sunat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy, itu sunat. Dah. Jadi hak kita nak buat tu betul dah lah, tapi lebih afdal lah. Lebih afdal. Jadi sebab kita tambah hak yang sunat. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, ke-10 daripada 13 rukun sembahyang, membaca salat, yakni salawat. Salah dia ada banyak makna. Salah sini dengan makna salawat. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kemudian daripada tasyahud akhir, selepas daripada kita baca tasyahud akhir. Jadi salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dibilang asing, rukun yang ke-10. Rukun yang ke-9 membaca tasyahud. Jadi rukun yang ke-10 salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan yang akmalnya, jadi yang rukunnya macam mana? Orang tanya kita, adakah wajib baca sampai habis? Dah. Yang rukunnya Allahumma salli ala Muhammad, sakat tu saja. Tu mengikut pendapat yang dikatakan jumhur ulama fuqaha Syafi'iyah. Adapun kata setengah di kalangan fuqaha masih dalam mazhab imam kita, dia kata apa dah? Wajib juga salawat ke atas ahli keluarga Nabi. Sebab apa? Ada hadis Nabi sebut, sallu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada Nabi nyatakan cara nak salawat ni, kena salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ala ali, dan ke atas ahli keluarganya, atas ahli keluarga Nabi. Sebab itulah mengikut satu pendapat kata qil ulama tu, dia kata wajib baca salawat ke atas ahli keluarga Nabi. Kalau kita mengaji dalam sunat ab'ad lagi akan datang, sunat ab'ad ni dia ada 8. Termasuklah salawat ke atas ahli keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kalau kita tak bilang salawat ke atas Nabi pada tasyahud yang terakhir, kalau kita mengikut qaul yang kata wajib, maka jadi 7. Tapi jumhur ulama 8 lah. Sebab apa? Jumhur ulama kata salawat ke atas Nabi sahaja yang wajib menjadi rukun. Jadi bagi kita ni, orang yang nak ihtiyat, jaga-jaga dalam sembahyang, salawatlah bagi habis. Lebih sempurna salawat Ibrahimiyah sampai wa ala ali Ibrahim, sampai habis tu. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Dan yang akmalnya, yang akmal membaca salawat tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang tu yang akmal, nama dia salawat Ibrahimiyah.
Maka orang tanya kita dalam banyak salawat. Ada banyak salawat. Salawat syifa, salawat tafridiyah, salawat ibrahimiyah, salawat yang biasa kita duk salawat. Yang mana paling afdal kita nak amalkan dalam kehidupan kita? Dalam sembahyang kita baca salawat yang sempurna, iaitu salawat ibrahimiyah. Kalau luar sembahyang nak baca salawat mana? Maka dijawab oleh ulama-ulama. Kata ulama, dalam banyak-banyak salawat yang paling afdal iaitu salawat ibrahimiyah. Salawat kita duk baca dalam sembahyang, boleh kita baca luar sembahyang, afdal. Tu. Ni salawat ni besar, sampai dia jadi rukun sembahyang. Sehingga kan kalau tak salawat tak sah sembahyang. Dan rukun khutbah pula kalau kita tengok. Tu nak cerita kata besarnya salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka orang tanya kita, setengah-setengah duk tambah sayyidina tu boleh ke tak? Sebab ada firqah yang mengatakan ada hadis yang melarang kita mengucap sayyidina. Dia kata satu hadis, la tusayyiduni fis salah. Jangan kamu mengata ataupun mengucapkan sayyidi ataupun sayyiduna, mengucapkan sayyid akan daku di dalam salawat. Kita pun dengar hadis, takut kan. Maka ulama-ulama hadis kaji hadis tadi tu ada sanad ke tak? Maka kata ulama hadis, di antara yang ditulis oleh pentahqiq kitab kepada kitab Musalli, dia datangkan dalam syarah ni, saya tak bacalah panjang. Kalau nak baca satu-satu panjang, hanya kita cerita sekali lalu sebab kita baca. Jadi dia cerita, dia kata hadis tu la asla lahu, tidak ada asal. Maka dihukum oleh muhaddis adalah hadis maudhu', hadis palsu. Tu. Kemudian ada tak yang dalil yang kata boleh kita nak mengucap sayyidina? Ada. Sebab Nabi ada pernah sebut, ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Aku ni, kata Nabi, sayyidu waladi adam, penghulu anak cucu Adam, wala fakhra, dalam keadaan aku sebut ni aku bukan nak bangga-bangga, nak megah-megah dak. Maka sebab itulah ulama kata sunat di antara dalam kitab Risalatul Muawanah ada cerita sunat kita tambah sayyidina, baik dalam sembahyang baik luar sembahyang. Tu. Kita kena hurai juga, sebab nanti kita jumpa orang yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, boleh kita terang pada dia. Dia datangkan hadis tadi, cerita kat dia hadis tu ada asal ke tak, kan? Tu. Kita sebut sayyidina, apa makna sayyidina? Penghulu, sayyid. Kita nak ta'zim, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salah dia? Kan? Tak apa. Setakat mengucap sayyidina tu, tak apa, ta'zim. Bahkan digalakkan untuk ta'zim, bukan sampai sujud pada Nabi. Dan yang ke-11-nya, yang ke-11 daripada rukun sembahyang, duduk tasyahud dan salawat dan salam. Duduk tu. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud sini yakni duduk bagi tasyahud akhir. Ke-11-nya duduk bagi tasyahud, yakni duduk bagi tasyahud akhir. Duduk bagi membaca tasyahud akhir. Itu adalah dikira rukun. Dan salawat, kita duduk kita baca tasyahud tu, kita duduk baca salawat jugalah, kan? Dan salam. Jadi duduk, kelakuan duduk tu adalah dikira rukun yang ke-11. Duduk bagi membaca tasyahud akhir dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam yang pertama. Dia kata dia duduk bagi tasyahud dan bagi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi salam yang pertama, yakni memberi salam yang pertama. Tu rukun. Ingatlah, duduk tawarruk, duduk iftirash, itu sunat kaifiat kita duduk.
Kita duduk tasyahud awal, kita duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir, kita duduk iftirash. Keluar kaki sikit. Kan? Kita duduk antara dua sujud tu, kita duduk tawarruk juga. Kan? Kaki kita tak keluar. Kan? Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, ke-12-nya, yakni rukun yang ke-12, memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama. Macam mana? Sekurang-kurang lafaz memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat, wajib kena ada alif lam. Dalam tasyahud tadi tak apa, tak ada alif lam. Sunat. Assalamu alayna wa ala assalamu alayka tu. Asal dia assalamu alayka, salamun alayka tu sah dah. Tapi dalam salam ni alif lam tu wajib. Tak boleh assalamualaikum tanpa ada alif lam. Assalamu alaikum. Dan yang akmalnya, yang lebih sempurnanya, assalamualaikum warahmatullah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali salam. Yang tu yang akmal. Yang wajib sekali. Tapi kalau kata kita ni nak terkentut masalah angin nak keluar, kan? Kita bagi salam kali pertama, kemudian ketika tu kita rasa nak keluar dah, kita bagi salam pertama cukup keluar sembahyang. Jangan duk gagah bagi salam kedua. Kalau bagi salam kedua tak ada nak habis, bagi salam kedua tu terkentut, terkeluar angin, maka batal sembahyang. Sebab masih dalam sembahyang. Ingat 2 kali sujud noh. 2 kali sujud, 2 kali memberi salam. Sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri. Ini kita bagi salam belah kanan sekali, belah kiri sekali. Berpaling keduanya. Kedua kanan dan kiri itu macam mana? Hingga kelihatan pipinya pipi musalli. Bagi orang yang duduk di belakangnya, kita sunat berpaling. Bagi salam 2 kali, sunat kita berpaling. Ingat, berpaling tu hanya muka. Dada wajib hadap kiblat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullah. Muka kita, pipi kita ni, orang hak belah belakang kita nampak, boleh nampak. Dan kaifiat kita bagi salam tu macam mana? Adakah assalamualaikum sekali kita bagi salam, assalamualaikum tu kita paling terus? Tak. Sunat bagi kita ni assalamualaikum sampai kat kum warahmatullah baru paling. Sama sini pun assalamualaikum warahmatullah baru kita paling. Berhenti dekat kum. Tu. Tak payah duk angguk kepala lah. Ada juga ini angguk kepala, assalamualaikum, angguk kepala lu, baru pula. Jangan duk angguk kepala gitu. Saat kita takut kita angguk kena 3 kali angguk, saat kita takut terbatas mayang kita. Tu. Berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakangnya. Tu kaifiat sunat. Dan sunat meniat memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya. Ada siapa? Daripada malaikah dan yang mukmin. Siapa dia? Ins, manusia, dan jin. Jin kita tak nampak. Malaikat duduk dekat dengan kita, kita tak nampak, kan? Orang yang beriman kita nampak lah, kan? Tapi tak wajib lah jawab. Sekali kita dah mayang dah, orang bagi salam kita jawab Waalaikumsalam. Tak wajib jawab. Dan jin, begitu juga di kalangan jin. Tu. Dan sunat meniat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertama. Sunat. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Ni kaifiat dia. Kita nak niat keluar daripada sembahyang tu jangan kita niat dulu. Sebelum daripada beri salam niat keluar sembahyang, batal sembahyang. Sebab apa? Tak sah sembahyang. Dah keluar daripada sembahyang dah, beri salam pergi. Hendaklah niatnya itu berserta dengan alif as-salam.
ketika mana kita sebut assalam, berserta. Jadi ketika sebut assalam tu, ketika tu kita niat keluar daripada sembahyang. Itu sunat. Jangan sebelum dan jangan terkemudian. Jadi ketika mana kita mengucap assalamualaikum tu, assalam tu, tu yang ke-12, rukun yang ke-12. Dan yang terakhir, yang ke-13, tertib. Apa dia? Seperti barang yang telah tersebut terkandung atas yang disertakan niat dengan takbiratul ihram dan berserta keduanya dengan qiyam dan fatihah dan tasyahud dan salawat dan salam berserta dengan duduk pada tasyahud. Maka tertib itu yang lain daripada itu. Apa dia tertib? Tertib ni, tertib ni kita buat ikut susunan. Ikut susunan. Mula daripada kita ni qiyam, maka kita angkat takbir Allahu Akbar. Dalam takbir tu ada niat. Kemudian baca Fatihah sampai habis, ikut susunan dia. Jangan kita duk baca Fatihah dalam tasyahud pula. Itu tak ikut susunan. Itu tak ada tertib. Tertib mengikut susunan. Mualat berturut-turut. Jadi cukup 13 rukun sembahyang. Jadi 13 rukun ni wajib kita buat dengan sempurna. Barulah sembahyang kita ni dikira sah di sisi ulama fiqh dan di sisi yang dikatakan seperti mana sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi akan datang kita akan masuk yang seterusnya berkenaan dengan sunat ab'ad, insya-Allah. Jadi yang sebelum-sebelum ni tu, kalau kata tak faham apa-apa, nanti insya-Allah bulan lagi akan datang, tuan-tuan boleh tanyalah berkenaan dengan rukun sembahyang, insya-Allah. Setakat mana yang saya boleh bagi penjelasan, kita kongsi insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salawatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a, sa'adatan darain wa husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi